Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa akhirna jannata ma'al iman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada al-fadhil ustaz dan semua jemaah pencinta ilmu yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu yang barakah pada petang ini. Moga amal kita ini menjadi ibadah yang dirahmati Allah. Amin. Kuliah kita ini daripada Saruan Gemit Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Yang Dihormati Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil. Dengan pengajian kita hari ini, pengajian berkitab Qalbus Salim, Sarah Penawar Bagi Hati, karya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, disusun semula oleh Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon izin Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, para mujahid, pejuang-pejuang Palestin dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormatnya. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, yang dihormati sahabat takbiran Gema Nur Iman dan juga ayah-ayah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semuanya, sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dengan izin dan kasih sayangnya pagi ni pula petang, Masya Allah. Dah tua macam ni lah. Bila dah tua lagu ni cepat lupa.
Alhamdulillah di petang yang penuh barakah ini mudah-mudahan kita dapat bersama meneruskan pengajian kitab Qalbun Salim pada surah pula pada muka surat ke-55 dari kata-kata Imam Al-Bashri Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama masalu sahibid dunya kal mashi fil ma hal yastati'u alladhina yamshi fil ma'i alla tabtalla qadamahu. Hayasnya perbandingan mempunyai dunia seperti yang berjalan pada air. Adakah kuasa yang berjalan pada air tidak ada basah oleh kedua kakinya? Perumpamaan mempunyai dunia seperti air. Adakah kuasa yang berjalan pada air tiada basah oleh dua tapak kakinya? Mesti akan ditenggelami. Orang-orang yang ingin memiliki dunia dan merasakan dunia itu satu keperluan seperti itu, pasti juga akan tenggelam. Sebab tu jangan berlebih-lebih. Maka carilah kurang-kurang. Jangan terlalu mengejar. Kejarlah akhirat. Kenapa tak nampak Ustaz? Tak nampak ke? Nampak? Kita orang nampak. Nampak. Yang tak nampak. Lain tak kira. Yang tu Saya pakai tak handphone. Scroll di tepi tu boleh nampak Ustaz. Oh, sebab saya telah memakai baju mengikut lambang GNI. Tak, dia kalau link tak kuat Ustaz. Kalau datang kita tak kuat, dia tak nampak. Tak dapat tengok skrin terbuka. Sebab saya memang pakai logo. Ustaz tak saya pakai salah. link. Nampak hijaunya hijau GNI. Birunya biru GNI. Segalanya ada. Komplit. Okey. Yelah, mungkin kalau orang tak nampak muka saya, ada kalanya sampai ada kata kentut tak lawas. Wallahualam. Tak apa. Boleh mak ya. Mak Nur ni keluar balik. Kemudian masuk balik. Ya. InsyaAllah. Okay, baik. Boleh nak? Baik. Perumpamaan yang Nabi bagi. Sebab tu sama je. Kita ni kalau kejar dunia, lama-lama tenggelam juga. Maka kejarlah akhirat. Mudah-mudahan kita tidak ditenggelami dengan hanya semata perkara-perkara duniawi. Biarlah kita ditenggelami dengan perkara akhirat kerana ianya kekal abadi. Tengok pada muka surat 256. Apakah yang dimaksudkan dengan dunia yang dicela? Imam Al-Haddad menjelaskan, istilah dunia ialah segala yang terdapat di atas muka bumi ini daripada berbagai-bagai. Terima kasih, Pak. Ya. Ustaz, bukan sambung golongan orang yang taat ke? Ustaz 257. 257 Saya 258. Kami 258. Dunia okey, baik. Saya dah kata saya dah tua lagu ni lah. Okey, baik. Minta maaf. Itulah kekanda Intan dia cuti ni masalah dia. Baik. Riwayatkan bahawasanya Nabi Isa alaihi salam melihat dunia, dia kata 4 golongan yang tertipu. Al-Ma'rurur. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan 4 golongan yang tertipu, termasuklah para al-ulama. Dia merasakan dirinya mulia kerana memiliki ilmu. Dia tertipu dengan sibuk mengajarkan ilmu, tetapi dia sendiri tidak beramal ibadah dan tidak mengamalkan ilmunya terlebih dahulu sebelum mengajarkannya kepada orang lain. Kadang-kadang dia sombong dengan ilmunya dan menganggap orang lain lebih rendah dan hina kepadanya. Golongan-golongan ulama juga tertipu dengan tipu daya iblis. Ataupun disebutkan al-ibadi atau abid, orang yang suka beribadah. Dia sombong dengan banyak ibadah yang dilakukannya. Ketika dia mempraktikkan zuhud dan ibadah,
bertaubat dan berzikir, dia merasakan dirinya telah sampai ke makam zuhud atau makam ma'rifatullah. Sedangkan hatinya masih mencintai dunia, menginginkan pangkat dan kedudukan, serta mengharapkan pujian dan penghormatan. Ibadah dah, tapi niatnya terpeso. Yang ketiga, al-mutasawuf, iaitu mutasawwifah, atau kita sebut sebagai mereka sebagai golongan sufi. Dia merasakan telah melaksanakan zuhud dan warak dengan memakai pakaian yang usang, tidak terurus dan berbau tidak elok dengan anggapan. Yang lebih penting ialah kebersihan hati. Dalam masa sama, segala anggota kotor dengan maksiat dan juga dosa. Menjaga yang dalam tetapi luar tidak terjaga. Maka dalam hidup kita ni, dua kena jaga. Kerana hati disupport oleh anggota luar. Bersihnya hati asbab bersihnya anggota luar daripada air, daripada perkara-perkara yang bermaksiat. Dan disebutkan arbabu dunia wa ashabul amwal. Orang yang mempunyai harta, dia menuhankan tu bahasanya dia bertuhankan harta. Tipu daya pada orang yang mempunyai harta. Ada dalam kitab Al-Imam Ibnu Al-Jauzi. Dia mentuhankan harta dan kemewahannya sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewajipannya terhadap harta itu, iaitu zakat. Tuan-tuan. Kadang orang kaya ni dia begitu. Tuan-tuan. Dia kadang-kadang dia dah suka kaya dan terlalu sayang harta, zakat pun tak mau keluar. Orang miskin pun tak mau mau santuni. Ada sebahagian pendapat. Ketika dia menggunakan hartanya untuk mendirikan masjid, menyantuni anak yatim, membantu mangsa-mangsa yang terlibat bencana alam dan lain, dia sebenarnya inginkan pujian dan sanjungan daripada orang ramai. Sebab kalau keluar zakat ni tidak disanjung, tidak dihormati. Hatta sekalipun keluar zakat bukanlah untuk dipuji, tetapi ia satu kewajipan hatta setelah kita cukup pada kiraan haul setiap tahun. Maka hendaklah kita mengeluarkan zakat. Zakat yang wajib adalah zakat fitrah. Kita nak puasa dah ni. Tak lama dah, dalam 50 lebih hari lagi. Dah semangat dah ni. Subhanal malikil ma'bud. Kan? Tak jadi Tok Bilal contohnya. Kita pun tak tahu lagi program-program Gema Nur Iman. Bagaimana adakah kita tadarus bersama para asyatizah ataupun kita ada subuh tengah-tengah pagi tu? Munajat sahur. Sahur. Tu lain macam sikit bunyinya. Munajat sahur. Sambil nak sahur kita munajat. Sambil menceritakan tentang peringatan. Baik. Imam Al-Hadad menulis panjang lebar tentang jenis-jenis makhrur, tipu daya dalam kitabnya Nasail Ad-Diniyah. Ia juga nasihat agama dan wasiat iman. Jenis-jenis tipu daya itu ada berbagai-bagai. Demikian orang yang terpedaya pun mencakup golongan orang yang taat dan orang yang berbuat maksiat juga. Nampak? Golongan yang taat, misal wurur atau tipu daya daripada orang yang taat ialah seseorang itu menuntut ilmu pengetahuan agama tetapi dia mencuaikan dan menangguhkan dirinya untuk beramal dengan ilmu pengetahuan agama sambil mendakwa pula tentang kelebihan ilmu pengetahuan dan keutamaan para penuntutnya dalam pandangan agama, sedangkan dia sendiri lalai dan juga terhadap celaan dan ancaman berat yang dijanjikan Allah SWT terhadap orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Ini jaga juga, mengaji, tapi kena beramal. Kalau beramal, tak mengaji pun bahaya. Tapi kalau mengaji, tak beramal pun bahaya. Kedua-dua keadaan itu, keadaan yang perlu diperingatkan kepada kita. Kan macam mak-mak, Alhamdulillah. Kita, kuliah kita, Gema Nur Iman ni, subhanallah, penuh. Daripada pagi, sampailah ke petang, tengah malam. Selamat
pukul 3 pagi tak ada. Kuliah sebelum subuh. Ada. Ada saya mengajar satu tempat kuliah sebelum subuh. Pun ada. Catatan terahmati Allah. Sebab tu hari ni, jangan kita tertipu dengan ilmu yang kita ada sambil kita cuai dengan ilmu tu tanpa kita menjalankan apa yang kita ada dengan ilmu tersebut. Sebab mempelajari ilmu itu satu kewajipan, tetapi beramal dengan ilmu itu satu buah ilmu. Satu amal ilmu, dengan ilmu tu kita gunakan untuk beramal. Cuma takutnya kita ada ilmu tapi menangguh sampai tidak beramal. Misal yang lain, seorang yang belajar atau mengajar dengan tujuan mencari pangkat dan nama. Ini tak boleh. Dia kata, ustaz, kalau ustaz tu tahu benda ni, kenapa ustaz tu buat? Contohlah, kenapa kalau orang yang belajar dan mengajar tu ustaz, dia tahu dan mesti dia belajar, bahawasanya tujuan dia belajar bukan kerana dunia ataupun nampak terkenal ataupun masyhur, tapi tertipu juga. Sebab itulah kita sebut syaitan ini aduwwum mubin. Kita jangan tertipu. Kita jangan mudah terleka. Kalau syaitan tidak dapat menipu kita dalam kejahatan, syaitan akan menipu kita dalam ketaatan. Sebab tu different. Orang-orang yang ditipu oleh syaitan, dilalaikan oleh syaitan dalam banyak keadaan. Boleh faham saya sebut ni? Sebab kadang kita tak perasan. Kita taat dah, nampak kita ni rajin mengaji, kuliah setiap hari, tapi pegangan kita sama je. Maknanya pada perkataan mudah kita faham tu niat kita, tujuan kita. Kan? Orang kat kita, sedaplah dia ceramah, baguslah. Tapi pada hakikat di belakang orang lain, dia bukan seorang yang beramal. Dia cuma dapat pujian, inginkan nama, inginkan kemasyhuran. Tapi dia tak pernah langsung beramal dengan apa yang dia buat. Tujuan dia berbeza. Orang pertama yang akan masuk ke dalam neraka Allah pada akhirat kelak adalah mereka-mereka yang mengajarkan agama tujuannya kerana dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ini peringatan kat kita. Mungkin kalau hari ini tuan-tuan kita sebahagian daripada jemaah Gema Nur Iman, bermakna beringatlah kita. Kita belajar ni bukan semata-mata kita nak belajar saja, tetapi niat kita kerana Allah dan ingin jadikan apa yang kita belajar sebagai ilmu dalaman kita yang dapat kita beramal. Tengok. Dan sedangkan selama dia buat perkara tu, dia tidak pernah bertanya diri sendiri atau menguji sama ada dia ikhlas atau tidak dan bagaimana pula caranya sikap ahli ikhlas itu. Nak ikhlas ni bukan senang. Betul. Ikhlas ni seperti mana semut yang berada di dalam tempat yang hitam. Nak belajar ikhlas ni susah. Kita boleh sebar baik. Kita boleh belajar benda baik. Kita boleh mengajarkan sesuatu yang baik. Tetapi ikhlas tu bukan mudah, tuan-tuan. Bukan mudah, perempuan. Kadang-kadang nak capai ikhlas tu sangat-sangat sakit. Nak dapat nikmat ikhlas tu sangat-sangat pedih. Tetapi salah satu cara untuk kita dapatkan ikhlas adalah satu, iaitu dengan istiqamah. Jangan berhenti. Kalau kamu buat manusia kerana manusia satu perkara itu, maka kamu akan lelah. Kalau kamu buat kerana Allah Ta'ala, insya-Allah kamu tidak akan lelah. Sebab apa? Sebab kalau kamu buat manusia, manusia tak puji kamu. Manusia tak angkat kamu, kamu pun berhenti buat kebaikan. Tetapi kalau kamu buat baik, tetap Allah puji. Kamu buat maksiat tapi kamu taubat, Allah puji. Dan kalau kamu buat maksiat, Allah suruh balik kepadanya dengan bertaubat. Sayangnya Allah kepada kita. Wallahu a'lam. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan juga misal yang lain, dia melakukan amal ibadah dengan banyak salat, banyak bangun malam untuk beribadah selalu dan mengerjakan kebajikan juga banyak. Kemudian dia ujub. Ujub ni apa? Bangga diri. Bermegah dengan diri sendiri. Mengembalikan semua perbuatan itu
kepada usaha dan tenaganya sendiri sampai lupa kurniaan Allah SWT yang telah memberikannya taufik dan hidayah. Memanglah ujub itu menghapuskan pahala amalan ataupun jika dia mengerjakan sesuatu ibadah secara riak untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan orang ramai, kemudian dia mendakwa ikhlas dalam ibadah itu dan menganggapnya sebagai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, alangkah baiknya jika ahli-ahli ibadah itu tidur saja pada waktu malam dan berbuka pula pada waktu siang. Betapa mereka itu dianggap lebih utama daripada orang yang ahmak dan bodoh yang bangun pada waktu malam dan berpuasa pada waktu siang. Amalan sebesar semut daripada ahli yakin dan takwa adalah lebih utama daripada amalan sebesar gunung daripada orang yang terpedaya muhtarin. Sebab tu kena jaga-jaga. Tuan-tuan, kalau ahli-ahli ibadah itu tidur saja pada waktu malam, lebih baik begitu. Sebab kalau dia buat hanya sebabkan ujub, sebabkan riak, baik tidur. Dan berbuka pula pada waktu siang. Kalau puasa tapi semata-mata ingin diperlihatkan kepada orang, baik dia berbuka. Tuan rahmati Allah. Pokoknya, kalau orang Indonesia sebut pokoknya. Pokoknya itu pastikan niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab seperti word yang saya sebut, jika syaitan ataupun iblis tidak menipu kita dalam kejahatan, ia akan menipu daya kita dalam kebaikan, insya Allah. Wallahu a'lam. Jelas. Jaga-jaga nak. Dia kata, Ustaz, hari ni saya dah jadi baik dah. Sebab saya dah berubah. Ingat, dalam berubah kita menjadi baik, naluri kita salah, maka sia-sia sahaja perbuatan kita. Pokoknya, pastikan niat kita itu ikhlas kerana Allah. Belajarlah untuk menggapai ikhlas walaupun ianya perkara yang sangat berat. Tetapi ajarkan dirimu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah kurniakan ikhlas kepada kita. Wallahu a'lam. Baik. Tipu daya kepada orang yang berbuat maksiat. Baik. Misal urur atau tipu daya daripada orang yang derhaka. Seseorang itu akan bermaksiat, kemudian dia bertaubat dan istighfar. Akan tetapi taubat dan istighfarnya itu hanya dengan lidah tanpa disertai dengan syarat-syarat dan hakikatnya. Lalu dia telah menganggap dirinya sudah bertaubat. Allah telah mengampunkan dosanya. Misal yang diberikan, dia akan mengerjakan sebanyak-banyak maksiat dan tidak berganjak sedikit pun daripada sambil melalaikan pula terhadap kewajipan terhadap agama. Ini pun tipu daya. Dia buat, dia solat, dia puasa, dia zakat, tapi masih dalam keadaan melakukan dosa-dosanya. Lalu dia menganggap dirinya sudah bertaubat. Tuan rahmati Allah. Lantas dia menghujahkan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan nasib yang demikian dan dia tidak ada pilihan atau kuasa untuk menentu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan ke atas dirinya. Inilah yang dikatakan ghurur yang besar. Orang yang mendakwanya adalah ahli bid'ah dan bukan daripada ahlus sunnah wal jamaah. Itu pun satu perkara-perkara yang misalnya yang tidak boleh kita lakukan perkara tersebut. Bahaya juga. Tuan-tuan. Dia buat dosa tapi dia menutupnya dengan kebaikan. Dia bersedekah. Tuan-tuan, contoh dia mudahlah. Dia sedekah. Dia salat tahajud. Tapi pada masa yang sama dia berzina. Dia tak tutup aurat. Dia langgar akan ketaatan. Maka disitulah yang disebutkan golongan-golongan yang melakukan maksiat. Kata syaitan, tak apalah. Walaupun kau ni tak pakai tudung tapi engkau solat. Tak apalah walaupun kau pakai ketat-ketat tetapi engkau tetap juga baca Quran. Cuba tengok pada bulan Ramadan. Semua tertipu daya. Kan? Masya Allah, tabarakallah. Pada waktu bulan Ramadan semua pakai longgar-longgar. Sebab apa? Bulan Ramadan.
bulan yang mulia, bulan rahmat. Kan? Semua pakai longgar-longgar sebab kata bulan Ramadan. Jadi orang cakap, kau pakai macam longgar aja sebab bulan Ramadan. Siapa yang berpakaian longgar sopan sebab bulan Ramadan, dia syirik. Sebab kita berpakaian sopan, longgar, menutup aurat kerana adalah perintah Allah. Bukan sebab bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan, bulan terjaganya segala perbuatan. Jangan baik sebulan. Cuma dikatakan ustaz-ustaz baik sebulan tu betul. Sebulan je baik. Lepas tu kemudian hari tengok. Masuk saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya hari raya. Habis pakainya ketat semula. Pakainya dah nampak punggung semula. Pakaiannya telah nampak dada semula. Hak ni lah kita kata tipu daya. Tak apalah, hari tu puasa aku dah jadi baik dah. Sekarang ni aku tukar pula. Lepas tu raya, dia pakai semula dah ketat-ketat. Kan? Lepas tu tangkap gambar, salam tak kena tempat. Habis semua perbuatan-perbuatan, dosa diulangi. Maka terpalit pada dosa lama, sebulan saja jadi baik. Baguslah. Tapi niat tu tak betul. Kita kena jadi baik tiap-tiap bulan. Bukan hanya pada satu bulan. Cuma bulan Ramadan disebutkan bulan tarbiyah. Bukan hanya untuk satu bulan. Sebab tu kata ulama, antara kejayaan seseorang itu masuk dalam bulan Ramadan, dia dapat menjadikan dirinya different daripada 11 bulan yang lalu setelah kehadiran bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Sebab tu kena beringat. Dan rahmati Allah. Baik. Misal yang lain, mencita-citakan untuk ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan mengalpakan diri daripada menurut segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bercita-cita tapi melupakan segala perintah dan juga larangan. Ada pula setengah orang yang cuai dan derhaka berkata, Tuhan itu tidak perlu kepada kita dan kepada amalan kita. Dia tidak akan ditimpa bahaya dengan kemaksiatan itu, mahupun mendapat manfaat daripada ketaatan kita. Bicara ini memang benar, tetapi maksudnya adalah batil. Bicara semacam ini adalah bisikan syaitan yang disematkan di hati orang yang terkeliru itu. Kemudian dipaksakan lidah orang itu mengucapkannya agar dia boleh menghalang orang itu daripada memohon keampunan daripada Allah SWT ataupun daripada berusaha untuk mengerjakan sesuatu yang akan membimbingnya ke arah keampunan yang dianjurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Ayatnya betul. Tetapi bukanlah bermakna kita boleh berhenti beramal. Bukanlah bermakna kita boleh melupakan amal ataupun kita melupakan maksiat. Catat. Kalau kita buat maksiat, tiada mudarat bagi Allah. Dan juga kalau kita buat beramal, tidak ada juga amal itu memberi keuntungan kepada Allah. Semuanya balik kepada diri kita sendiri. Tapi yang menjadi permasalahannya, jangan kita berkata seperti itu dengan memahamkan maksudnya berbeza-beza. Sebab takut tersalah tempat, tersalah cara, tertipu daya dengan tipu daya iblis. Ni kena jelas lah. Memang betul. Kalau kita tak solat, tiada mudarat bagi Allah Ta'ala. Kalau kita tak puasa pada bulan Ramadan, tiada juga mudarat bagi Allah. Tetapi Nabi sebut dalam banyak hadis, bersegeralah kamu dalam beramal. Bersegeralah. Jangan kita tangguh-tangguh. Beramal kena. Amal kita yang mana masuk surga, wallahu alam. Yang penting beramal. Itu saja. Jangan kita jadikan asbab perkara macam tu, niat kita bercakap begitu, menyebabkan kita tertipu daya. Yang lain, sikap tawakal oleh setengah orang yang melakukan maksiat dan orang yang terkeliru oleh kesolehan datuk nenek mereka yang tergolong daripada ahli-ahli ilmu pengetahuan dan terkenal dengan lurus perjalanan dan amal bakti yang banyak.
mereka itu suka membanggakan datuk dan neneknya, akan tetapi mereka tidak pula mengikut jejak langkah mereka dalam akhlak dan budi pekerti. Terpalit dengan keturunan. Terlalu bercakap mengenai keturunan sampai mereka tidak mengikut apa yang telah dilakukan oleh nenek dan juga atuk mereka. Keturunan tiada menjamin apa-apa, ya. Dan iman juga tidak boleh diwarisi. Walaupun atuk nenek kita seorang ulama, kita tidak boleh mewarisi melainkan dengan belajar. Dan mereka itu suka membangga-banggakan datuk neneknya. Akan tetapi mereka tidak pula mengikut jejak langkah mereka dan akhlak dan budi pekerti dalam perbuatan dan perilakunya. Dalam berbicara dan tutur kata yang soleh. Mereka sebenarnya telah dibeli oleh sifat urut yang tercela sebab terpendaya disebabkan kebodohan mereka yang luar biasa itu. Walaupun di kalangan ahli keluarganya, termasuk nenek moyang itu, adalah orang yang kita sebut sebagai abid ataupun ulama. Abid ataupun ulama, tetapi peringatan tu tetap juga ada. Jangan berbangga dengan keturunan, pada asalnya kita tidak mendapatkan apa yang telah dilakukan oleh nenek dan moyang kita. Sebut saja. Ni nak bagi tahu nenek aku dulu, atuk aku dulu, ni dulu aku ni keturunan wali, tapi tengok perangai kau macam kuali. Contoh, membangga-banggakan tapi bukan mengikut. Bercakap saja tentang apa yang ada. Itu pun bahaya juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang dirahmati Allah SWT, kena berjaga-jaga. Wallahu a'lam. Jangan terlalu berpaut kepada orang. Sebabkan kesolehan atuk nenek kita dan kita rasa diri kita pun hebat. Tidak. Sebab iman tu tak dapat diwarisi. Ilmu tu pun tak boleh turun begitu. Melainkan ianya dengan belajar. Sebagai contoh, dulu atuk saya imam. Belum tentu cucunya imam. Dulu atuk saya imam. Belum tentu anak beranaknya imam. Cuma cakap je. Tapi buatnya tidak. Wallahu a'lam. Misal yang lain lagi. Terpedaya dengan setengah orang yang membuat maksiat dengan bermimpi menemui setengah orang soleh. Kononnya orang soleh itu berkhidmat kepadanya serta menyangka baik terhadap pada hal perjalanan mereka sendiri pincang, sentiasa berada jauh dan tidak mengamalkan sebagai ana yang diamalkan oleh para salihin dengan kebaikan kebaktian yang banyak serta tidak pernah luput dari melazimkan diri untuk beramal ibadah dan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya jenis-jenis urur terpedaya itu memang banyak sekali seperti mana yang telah saya sebutkan sebelum ini, dan tidak ada seorang pun yang boleh terlepas daripada sifat ini kecuali memperbanyakkan istighfar dan taubat serta kembali kepada Allah. Saya suka bila mana pengarang tersebut, dan tidak ada seorang pun yang boleh terlepas daripada sifat ini kecuali memperbanyakkan istighfar dan taubat serta kembali kepada Allah. Maknanya dalam apa jua keadaan, kamu alim, kamu ahli ibadah, kamu orang sufi, ataupun kamu orang-orang yang mempunyai kemewahan, ataupun kamu golongan taat, ataupun kamu golongan yang melakukan dosa, setiap tipu daya tu ada. Kita takkan terlepas. Cuma pengarang kata perbanyakkan istighfar dan taubat serta kembali kepada Allah. Kita ni jalan kita. Okey, kalau kita nak pergi Simpang Pulai, nak contoh, nak pergi rumah Kekanda Azrina atau berumah Kekanda Amnira, jalannya berpusing-pusing. Akhirnya sampai destinasi. Itu yang kita nak. Dan kalau nak balik daripada Simpang Pulai ke Batu Cave, jalannya sama, berpusing-pusing. Lantas itu keluar highway. Lepas keluar highway sampai destinasi. Sebab tu dalam perjalanan kita, kehidupan kita ni, dia tak lurus sangat. Adakala manusia itu ya muqallibal qulub. Hatinya tu membolak-balik. Maknanya jalan kereta kita tak lurus. Kadang-kadang kiri, kadang-kadang kanan. Tapi destinasinya tetap sama. Menuju redha Allah. Begitu. Macam kereta lah.
Kereta kalau kita nak pergi belah timur, jalannya ikut karak. Kalau pergi belah selatan, tempatnya lain. Belah barat, lalunya lain. Tapi destinasi itu tetap sama niatnya menuju redha Allah Ta'ala. Sebab tu dalam beramal kita, tuan-tuan dirahmati Allah, ada kalanya kadang-kadang amal kita goyah. Amal kita itu tidak berapa stabil. Kadang-kadang amal kita itu kadang-kadang terselit sedikit gangguan. Maka segera istighfar dan taubat. Balik semula pada Allah. Ya Allah, tadi aku buat amal, aku ada rasa something yang bukan kerana-Mu, Ya Allah. Kadang-kadang kita buat kebaikan tapi kita tak rasa senang dengan kebaikan sebab niat kita berlainan kehendak dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Wallahu a'lam. Dan kemudian hendaklah sentiasa bertawakal dan berserah sepenuhnya kepada pengurniaan dan belas kasihan Allah SWT dengan hati yang yakin. Berhati-hati. Kena bergiat untuk berbuat berbagai-bagai ketaatan, rajin berusaha dalam amal ibadah. Di samping itu, hendaklah meninggalkan segala rupa maksiat serta mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Allah yang telah memelihara kita daripada maksiat-maksiat itu. Kemudian hendaklah kita mengaku daripada hal kesucian dan kelalaian dalam menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dalam sekecil-kecil perintah sekalipun. Hendaklah sentiasa merendah diri, berasa diri kita ini kecil dan hina, sentiasa berhajat dan perlu kepada Allah. Tidak pula bertadarruk, memohon dengan hina dan berdoa. Sentiasa beristighfar dan memohon keampunan pada waktu malam dan siang. Istighfar, tawakal dan penyerahan hati kita segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pula dengan bertadarruk, memohon dengan hina apa? Rendah hati. Rasa diri kita kerdil dan berdoa. Wallahu alam. Kita buka surat 264. InsyaAllah bab yang ke-8, sombong dan juga takabur. Wallahu alam. Ada soalan Bunda Norini? Ada orang nak tanya tadi Ustaz. Oh, ada orang ni. Dia sila masuk dalam konten kita pada petang ini. Silakan Puan Nur tadi ada nak bertanya. Silakan bertanya. Dan jemaah yang lain kalau ada nak bertanya soalan silakan. Okey, baik, silakan. Kita dalam konti radio daripada DJ Tizo Zukri. Silakan. Taizo dah berhenti, Ustaz. Ya, tak apa. Saya ganti dia. Dia Taizo, saya Tiger. Hilang dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Saya bagi pihak budak tadi nak tanya. Bagi Budak pihak dia budak tu. Jemaah tadi Ustaz. Ada Jemaah tu. Saya lah tanya Ustaz. Ada Saya lah tanya. bagilah saya tanya dulu ya. Sila. Budak tu tanya. Dia kata kalau kita nak berselawat, dia kata kita kena dahului dengan apa? Dia tanya. Assalamualaikum. Ya, saya. Assalamualaikum. Ibu rasanya puan tu dia tak dengar suara ibu. Sebab tu dia cross. Oh. Ibu rasanya puan tu dia tak dengar suara ibu. Ibu tutuplah ya. Ibu tutup. Ibu teruskan. Teruskan Kak Ros. Ustaz dengar ke? Ustaz dengar tak? Saya tanyalah Ustaz. Dengar. Okey. Ustaz. Tanyalah Ustaz. Bagi dia tanya dulu. Okey, baik. Okey, baik saya jawab. Okey, sini. Saya dengar tadi bonus kata ada budak tadi. Tak mana budak pun tak pastilah. Dia kata apa? Kalau nak berselawat kena sebut apa-apa tak? Okey, baik dengan molek. Ini antara pesanan guru kami sebut. Kalau kita nak berselawat, mulakan dengan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita nak berselawat. Tetapi kalau mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh sebut sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita juga boleh kita berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita nak menjadikan amal ketika selawat,
pesan guru kami sebelum berselawat, apa jua sekalipun selawat, bacalah dulu kalam pertama, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Okey, terjawab? Terima kasih Ustaz. Ustaz, saya sebut semula ya Ustazah. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. 'alan nabi. Lepas tu innallaha wa Ikatahu malaikatahu yusallu yusallu 'alan nabi. yusallu 'alan nabi. Ha. 'Alan Surat nabi kedua. wa taslimu taslima. Ya ayyuhalladzina sallu 'alaihi taslima. Okey, alhamdulillah. Nanti ibu bagi pada jemaah tadi. Terima kasih. Baik. Okey. Dalam bab berselawat ni tak ada masalah dengan nama Nabi selawat. Tapi kalau contoh kita kata okey baik, hari ni kita akan mulakan selawat tafrijiyah. Kita akan baca ramai-ramai. Sebelum baca tu bacalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Tu kalau nak ramai-ramai lah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salama tamma ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil khawaiju. Surah Al-Ahzab ayat 56. Okey? Wallahu wa tunalu bihi ghaibu wa husnul khawati. Tu baca. Wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salama tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu. Okey, boleh baca kat rumah. Waktu qudha, kalau kita malas selawat takut ni, kita boleh melakukan lagu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pun boleh. Selawat ni bagus ni ibu, hati jadi tenang. Tawassalna bismillah. Tu yang qasidah pula. Wabil hadi rasulillah. Tu tak ada masalah. Boleh juga apa-apa dalam bentuk selawat yang membuktikan cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Okey, Bunda Norini, ke asyik dengan selawat tahrijah? Ustaz, baca dah yang tadi. Baca yang tadi ni, lagu tadi. Sedap, sambunglah sampai habis. Sambung, payment lain. Janganlah gitu, Ustaz. Ya, kalau qasidah payment lain. Okey. Tak apalah, nanti Mak Jah buka YouTube lagi sedap kan. Suara saya ni mengarut tak sedap mana lah. Kalau suara Kekanda ni lagi sedap. Kekanda Amnira sedap lagi dia. InsyaAllah. Okey, baik. Ada soalan?
daripada jemaah yang berbaki dalam 7 minit. InsyaAllah kita akan cuba jawab. Ya, Kekanda Azrina. InsyaAllah tak ada soalan. Silakan jemaah. Oh, Kekanda Azrina tak ada Semua dah soalan. faham tu kan Ustaz? InsyaAllah. Lama saya tak jumpa Kekanda Azrina bersua. InsyaAllah hari Jumaat ke saya musafir. Alhamdulillah hari ni di rumah. Alhamdulillah, itulah saya tengok mungkin permusafiran itu. Saya tengok juga. Biasalah, Minta ada maaf. yang perlu dijaga. InsyaAllah. InsyaAllah, Masya Allah. Hai, ada. Ya Allah, ya Allah. Ustaz, Ya. Al-Fatihah Ustaz tadi Tarannum Nahwan kan? Betul, sahih. bagi Baguslah. ajar. Nanti kita bertadarus siap ya. Siapa yang kena dengan saya minta taranum. Allahu Akbar. Larilah, tak kira lagi. Okey, baik. Selesai. Cuma saya nak sambung bab yang baru ni rasa macam sikit sangat masa. Cuma Ustaz, apa yang penting. Ustaz, Ya, silakan. minta maaf. Urur tu tipu daya Ustaz. Urur tu Ya, bahasa. kalau bahasa lain sebut sebagai talbisu iblis. Okey baik, tipu daya syaitan. Okey baik. Terima kasih Ustaz. Dia urut ni adalah satu tipu daya. Tapi kalau dalam kitab Al-Imam Ibnu Jauzi, saya mengajar kitab tu di surau dan masjid, di Ampang dengan kat Selayang disebut sebagai talbisu iblis, tipu daya kepada pemerintah, tipu daya pada ulama, tipu daya pada orang awam. Banyak berlaku. Dalam kitab tu tulis tipu daya pada orang ahli fiqh, tipu daya, semua bentuk tipu daya. Maka golongan yang ditipu daya sama dia, semua dekat dengan kita. Kadang diri kita pun tertipu, cuma kadang-kadang kita tak perasan. Benda tu adalah tipu daya yang ada pada diri kita dan kita tertipu. Contoh, kita dah datang majlis ilmu tapi kita buat maksiat. Kita kata tak apa sebab aku ni ada buat baik. Baik ni insya-Allah Allah akan sayang. Tapi kita berterusan buat maksiat dan berterusan buat baik. Tapi maksiat tak tinggal. Tu salah sebenarnya. Kadang kita tertipu benda tu. Tertipu. Kadang mengajar ni pun kadang-kadang kalau ada asbab lain pun susah juga. Sebab tu jangan tertipu. Berjaga-jaga. Sebab tipu daya iblis ni dia lebih bahaya daripada orang lain. Ataupun tipu daya manusia. Manusia ni kalau kita tipu daya dia, kita boleh mengelak lagi. Tapi tipu daya syaitan, macam mana bisikan syaitan tu bukan melalui telinga tapi melalui hati kita. Sebab tu disenaraikan tadi tentang golongan-golongan yang tertipu daya. Seperti al-abid, orang yang ibadah kena, ulama kena. Maka kalau hari ni kalau kita tengok ulama tu nama ulama. Tapi kenapa begitu? Itulah tipu daya iblis terhadap setiap golongan. Melainkan orang yang ikhlas. Disebutkan Allah dalam Quran, melainkan orang yang ikhlas, aku tidak dapat ganggu, kata iblis, iaitu melainkan orang-orang yang beramal dan hati mereka ikhlas. Aku tak akan dapat mendekati mereka. Lepas tu kita kena jadi orang yang ikhlas. Kalau tersetik sedikit hati kita dengan perkara yang tak baik, maka segera istighfar ataupun balik kepada Allah dan kembali kepada mula from zero sampai kita rasa ikhlas. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jelas dan terperinci. Sebab kadang-kadang kita ni kena fikir satu benda tu. Maknanya hari ni kalau kita dah mengaji agama, kita faham agama, jangan terfikir kita telah selamat daripada tipu daya. Sebab tu ulama tulis golongan-golongan yang ditipu daya, termasuk ulama, termasuk orang yang mengajarkan agama. Orang yang syahid pun boleh tertipu. Kerana dia menunjukkan keberanian, pada masa yang sama orang nampak dia ni daripada luaran macam kerana Allah, tapi niatnya untuk dipuji akan keberaniannya. Orang yang syahid pun tertipu. Apatah lagi orang yang jenis macam kita. Lagi mudah tertipu. Sebab tu jaga-jaga. Ingat kita berbagi. Wallahu a'lam. Okeylah Bunda Nur ini. Kalau tak ada soalan mungkin kita habiskan dengan doa. Dan insyaAllah kita ada sedikit bahan ya tuan-tuan. Pada 8 malam ini kita bersama dengan Ustaz. Silakan Bunda Nur. Nak ambil job bonda pula. Okey, pada bonda macam ni lah, bonda tutup majlis dululah. Ya. Boleh. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah. Syukur pada Allah, kuliah asal kita berjalan lancar dengan pekerja yang kalbu salim, penawar bagi hati. Belajar kerana Allah, bukan kerana mengejar nama dan pangkat. Semoga segala amal ibadah kita adalah ikhlas
kerana amal kita adalah dengan taufik dan hidayah Allah. Tanpanya tak mungkin kita boleh beribadah. Bersegeralah beramal dengan jangan kita tangguhkan segala perkara yang baik itu. Ilmu itu kena tuntut bukan daripada keturunan. Banyakkan beristighfar untuk mengelakkan daripada ujub dan ghurur. Wallahu alam, moga kita semua dalam rahmat Allah. Moga segala ilmu yang disampaikan Ustaz beri manfaat dan menambahkan ilmu kita di dalam kita beramal. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah. Saya mewakili Gubernur Iman, mohon maaf ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Sekali yang baik itu pada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Saya mohon sikit untuk buat akhir bahan Ustaz. Pada pukul 8 malam, kuliah maghrib kita bersama Ya Ahmad Arif, Datuk Haji Abbas bin Nurdin dengan Syarah Matan Al-Barahin jilid kedua. Kuliah Isyak pada pukul 9.15 malam bersama Meja Haji Umar Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan Fikir Barzah, Perjalanan Menuju Negeri Abadi. Dengan itu saya mohon Ustaz untuk menutup majlis dengan doa dan tasbih kafarah dan soal as, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله بالعالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada minggu hadapan pada hari Jumaat insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat temu Ramadan sihat walafiat, dapat beribadah. Saya doakan ibu-ibu yang masuk pada hari ini, mudah-mudahan Allah sihatkan tubuh badan dan temukan kita dengan bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.